La ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan hari ini sihat sejahtera hendaknya. Dan hari ini hari kedua kita berpuasa. Sebentar lagi insya-Allah akan masuk waktu zuhur. Sekarang pukul 12.30. Hampir 12.30. 25 April 2020. Hari ni kita bersiaran awal sedikit kerana menggantikan kuliah kita yang tertangguh semalam. Sepatutnya semalam hari Jumaat kita selesai membaca bab ke-21, ikon ke-21, tapi atas urusan yang tidak dapat dielakkan maka siaran semalam tertangguh. Jadi sebagai qada dan ganti balik siaran semalam, maka kita bersiaran pada hari Sabtu hari ini insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, saya akan membacakan buku Ikon Rijal tulisan Dr. Umar untuk hari ini insya-Allah. Baik, sebelum itu saya semak dulu. Mungkin tuan-tuan boleh juga komen sama ada dengar atau tidak suara saya. Tapi insya-Allah saya percaya semua orang dengar suara ini insya-Allah. Baik, kita teruskan pembacaan kitab kita, iaitu buku Ikon Rijal tulisan Dr. Umar Muhammad Noor pada ikon yang ke-21 Al-Shinkiti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikon 21 Al-Shinkiti, harta karun yang termahal.
Tokoh yang hendak saya bincangkan kali ini ialah Syekh Muhammad Amin bin Mukhtar bin Abdul Qadir Al-Shinqiti. Beliau terkenal sebagai salah seorang tokoh ulama terbilang abad moden. Beliau menetap di Saudi dan menyebarkan ilmu di negeri ini. Buku-buku karangan beliau meliputi tafsir, akidah, faraid, mantik, usul dan banyak lagi. Beliau berjaya mencetak murid-murid yang menjadi rujukan umat. Syekh Amin Al-Shinqiti adalah seorang tokoh zuhud abad moden. Hidup beliau sangat jauh daripada kemewahan dan kemegahan. Padahal jika beliau mahu, kekayaan boleh datang dengan mudah diraih. Salah seorang murid rapat beliau iaitu Syekh Atiyah Salim berkata, dunia seolah tidak berharga sama sekali di mata beliau. Beliau tidak pernah mempedulikannya sepanjang keberadaan beliau di Saudi dan kedekatan beliau dengan pihak kerajaan. Beliau tidak pernah meminta gaji, jawatan, habuan ataupun apa-apa penghargaan sedikit pun. Apa yang diterima lalu dibagi-bagi kepada yang memerlukan. Beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan wang dan harta. Murid beliau yang lain, Bakar Abu Zaid berkata, Syekh kurang mempedulikan penampilan dirinya. Pernah beliau memakai selipar berbeza warna. Salah satunya hijau, yang lainnya merah. Apa yang membuat Syekh Al-Shinqiti tidak mengendahkan kekayaan duniawi? Jawapannya, kerana beliau telah kaya dengan sesuatu yang lain. Beliau memiliki harta karun yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Beliau berkata, aku datang daripada Shinqit dengan membawa harta karun yang jarang dimiliki orang lain. Ia adalah qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Andai aku menginginkan jawatan, aku tahu bagaimana meraihnya. Akan tetapi aku tidak akan memilih dunia ke atas akhirat. Kuantiti bukan masalah. Selama ini kita melihat kekayaan sinonim dengan kemilikan harta. Kita sangka bahawa semakin banyak yang kita punya, semakin hati kita akan merasa cukup. Realitinya semakin banyak yang kita punya, semakin kita merasa kurang. Syekh Al-Shinqiti membuktikan bahawa kekayaan sebenar bukan sesuatu yang memenuhi poket kita. Akan tetapi kekayaan sebenar adalah sesuatu yang berada di dalam hati. Beliau turut mengingatkan bahawa kuantiti harta bukan masalah. Lebih penting daripada itu ialah kualiti harta tersebut, yakni sejauh mana harta itu memberi sumbangan kepada diri dan orang lain. Beliau berkata, 1 rial dan 1,000 rial sama sahaja. Yang penting ialah untuk apa ia dibelanjakan. Ilmu psikologi moden turut membuktikan bahawa kuantiti tidak menentukan kebahagiaan. Seseorang akan berasa bahagia hanya apabila dia menghargai kualiti nikmat walaupun sedikit. Dalam bukunya yang bertajuk Focus, The Hidden Driver of Excellence, Daniel Goleman bercerita tentang seorang peguam yang bekerja keras untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Meskipun berjaya meraih kesuksesan, namun kebahagiaan tetap tidak dirasa. Hidup beliau berubah selepas diajarkan sebuah teknik meditasi yang unik. Setiap pagi beliau disuruh untuk mengunyah 7 biji kismis. Setiap kunyahan mesti dilakukan dengan penuh perhatian, fokus. Ia mesti menjiwai rasa manis yang terasa selepas gigitan, lalu bercampur dengan air liur beralih ke tekak dan seterusnya. Teknik meditasi ini ternyata mencetuskan perasaan yang menenangkan. Peguam itu merasakan kebahagiaan yang selama ini dicari. Beliau terus melakukan meditasi ini dan menjadikan rutin harian yang paling beliau sukai.
Kita patut merenungi perkara ini. Jika sebiji kismis yang dinikmati dengan penuh perhatian dan syukur mencetuskan ketenangan minda, mengapa ribuan ringgit dalam simpanan kita masih membuat kita runsing? Berapalah harga sebiji kismis berbanding wang yang kita ada pada saat ini? Benar kata Syekh As-Sikiti, kuantiti tidak penting. Lebih penting ialah penghargaan kita kepada rezeki tersebut. Jika kita gagal dalam mensyukuri yang sedikit, kita pasti gagal dalam mensyukuri yang banyak. Bahaya harta. Seorang anak hadir ke muka bumi ini seperti lembaran kosong. Justru kewajipan ibu bapa untuk mengajarkan erti kehidupan. Beliau mesti diberitahu hala tuju kehidupan dan kaedah mentaksirkan peristiwa. Salah satu konsep yang mesti diajar kepada anak adalah makna kekayaan. Mereka mesti ajarkan kaedah mencari dan mentadbir harta. Tanpa ilmu ini dibimbangi, mereka akan menjadi beban masyarakat. Pada masa yang sama, mereka mesti difahamkan bahaya harta. Tanpa ilmu ini, mereka akan menjadi hamba nafsu serakah. Kembali kepada perbincangan kita tentang Syekh As-Sikiti, beliau selalu mengingatkan anak-anaknya tentang bahaya harta. Menurut beliau, wang menghancurkan manusia. Anak beliau Abdullah berkata, ayahku selalu mengingatkan aku bahaya dunia. Beliau berkata, cukup-cukup adalah memadai. Syaitan sering membisikkan manusia supaya menghimpunkan harta agar kononnya dapat bersedekah. Padahal ia adalah satu tipu daya yang merosakkan. Sekali lagi, kita mesti akur dengan ucapan beliau. Saya pernah berjumpa dengan orang yang lupa diri kerana wang. Sebelum berharta, beliau selalu memiliki masa untuk anak dan isteri. Selepas perniagaan yang maju, anak dan isteri hampir tidak pernah berjumpa lagi dengannya. Pendidikan mereka terabai dan prestasi mereka semakin menurun. Rumah tangga akhirnya hancur berkecai. Semoga Allah melindungi kita daripada tipu daya dunia. Wallahualam. Alhamdulillah, tuan-tuan. Gitulah ikon kita yang ke-21 tu Syekh As-Sikiti yang mengajar kita harta karun yang termahal adalah sifat qanaah, tu merasa cukup dengan apa yang kita ada. Thing is, kalau kita dapat bersyukur dengan apa yang kita ada, insya-Allah kita akan lebih menikmati kehidupan kita ni. Selalunya apa yang terjadi adalah kita sering melihat orang lain, apa yang orang lain ada, dan kita merasa iri hati dengan apa yang orang lain ada, dan kita nak apa yang orang lain ada, sehingga akan ada satu ketika kita akan lupa dengan apa yang kita ada. Jadi bila kita lupa dengan apa yang kita ada, maka kita tidak akan bersyukur dengan apa yang kita ada. Mudah-mudahan Allah sentiasa memimpin kita, terutama hati kita yang selalu berbolak-balik, yang selalu mengidam-idamkan apa saja yang ada dalam dunia ini. Baik, saya rasa setakat itu saja. Selamat berpuasa ya kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan ibadah tahun ini adalah ibadah yang terbaik. Pada yang bersolat tarawih, selamat bersolat tarawih. Pada halaqah-halaqah tadarus, selamat bertadarus insya-Allah. Kita akan teruskan bacaan buku Ikon Rijal kita ni. Ada kemungkinan minggu depan kita akan sedikit awalkan bacaan buku ni, mungkin dalam sekitar jam 3 ataupun selepas solat zuhur, dalam 2.30 begitu. Akan saya maklumkan dalam page minda akhirat nanti insya-Allah. Jadi bertemu lagi nanti hari Isnin dengan ikon kita yang ke-22, iaitu Al-Muallimi, warkah wasiat seorang ayah. Warkah wasiat seorang ayah. Jadi para ayah, walid, abi, buya, papa,
Mungkin hari Isnin ni kita boleh dengar seorang syekh ulama yang kita boleh belajar daripada dia, warkah dari seorang ayah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Terima kasih kerana menonton tuan-tuan. Terima kasih kerana meluangkan masa tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat dan boleh dikongsikan dengan orang yang dekat dengan tuan-tuan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.